Assalamualaikum guys, apa khabar? Okey, untuk hari ini kita akan membuat sedikit analisa untuk Nasdaq ataupun US 100. Ini adalah atas permintaan sahabat-sahabat saya atau apa di mana mereka memikirkan selain daripada gold, GJ ke DXY ke GAGN ke, kita pun nak tengok juga kepada indices juga di mana kita akan masukkan elemen US 100 dan juga ataupun Nasdaq dan juga Dow Jones ataupun US 30 lah. Okay, so untuk hari ini, untuk sekarang ini saya akan membuat sedikit analisa untuk Nasdaq. Alright, okay, so jika kita lihat daripada pergerakan, saya ambil daily. Jika dilihat daripada pergerakan di mana US 100 membuat kenaikan, dah tak ada masa pula dia nak turun. Selagi dia naik, dia nak naik sahaja. Okey. So dekat sini, kalau kita lihat di time frame monthly, dia dah berada di paras yang tertinggi daripada puncak sebelumnya. Okey, nampak? Daripada puncak sebelumnya, dia dah membuat price yang lebih tinggi. So macam saya jangkakan sebelum ini, macam biasa US 30 ke ataupun US 100 ataupun Nasdaq ni, dia mungkin pergi mencari zon-zon kita panggil BRN. Okay, so kalau BRN mungkin dekat 19,000, dia akan buat dia mungkin akan boleh naik sampai ke 19,000 ataupun dia nak lajak ke, saya tak sure lah. Okay, cuma kita lihat daripada sudut pergerakan. Okay, kita nak tengok daripada sudut pergerakan di mana sampai manakah dia boleh pergi. Gitu. So ini yang kita jangkakan dia boleh naik. Tapi sebab saya dah tak tahu nak refer ke mana, saya dah tak tahu nak refer dekat to the left, dah tak nampak dah. Cuma apa yang saya boleh katakan, okay, kalau saya gunakan Fibo extension dalam Elliott Wave, saya mencari zon 1 di mana 19,539 adalah zon yang saya rasa paling sesuai untuk dia pergi. Ini sekadar pandangan saya saja. Okay, so dekat zon 1 ni, dekat sini 19,4 lah, senang cerita, mungkin dia boleh pergi sampai ke level ini. Okay, tapi apa-apa pun kita kena lihat kepada daripada berbagai-bagai sudut, berbagai-bagai faktor di mana ada possibility dia boleh pergi ke situ ke ataupun dia tak boleh pergi ke situ ke. Kita hanya boleh menjangkakan sahaja. Sebab apa? Sebab mungkin dia boleh naik sampai sini, ataupun mungkin sekarang dia akan membuat penurunan sebentar sebelum dia naik ke atas. So apa yang kita boleh buat adalah, saya akan padam ni dulu, saya akan melihat kepada time frame daily. Kita jump terus kepada daily. Okay, so dekat daily ni sekarang, price bermain. Kalau you all lihat di sini, price bermain. Dia tak nak break body di atas, dia tak nak break body di bawah. Perasan tak? Dia tak nak break body di atas, dia tak nak break body di bawah. Dekat sini dia tak nak break, dekat bawah ni pun dia tak nak break. Nampak? So dia bermain-main di dalam dua level ini. Okay, so sama ada mungkin dia akan bergerak begini, dia naik balik, nanti dia turun balik, dia naik balik. Saya pun tak boleh nak jangkakan, saya pun tak boleh nak kata sama ada dia boleh pergi begitu ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kalau dilihat daripada struktur pergerakan, tak ada pun dia nak buat flag pattern ke apa ke, sekadar yang ini je lah. Yang ini saya panggil retracement. Gitu, dia buat begini saja. Itu sajalah yang saya nampak. So sebab itulah saya tandakan dia sebagai wave 3 dan wave 4. Okay, so mungkin yang terakhir ni hendak membuat wave yang terakhir, iaitu wave 5, di mana setiap pergerakan dia nak dipengaruhi oleh pergerakan impuls. Begini, 1, 2, so 3, 4 dan 5. Mungkin terakhir naik sampai ke sini. Okay, ini yang apa saya nampak dahulu. Saya tak boleh ambil ini 1, 2, 3, 4, tak boleh. Saya boleh ambil begini sahaja. Sebab inilah pergerakan yang kita boleh jangkakan dahulu. Okay, sebelum dia membuat penurunan. Tetapi apa-apa pun, kalau dia nak pergi ke atas ni, dia mesti break level yang atas ni dulu, bermaksud break body at least, at least. So kalau kita tukar kepada
line chart di mana kita panggil sebagai storyline. Di sini kita boleh lihat adanya zone yang dia boleh pergi kalau dia nak pergi, sebab current market price berada di bawah. Nampak? Current market price berada di bawah. So ini saya tandakan dulu, saya buang yang ni. Okay, so ini zone sama ada dia fresh lagi ke tak, kita tengok. Okay, so zone ni masih belum di touch lagi. So hari ini dan seterusnya. Kalau market turun ke bawah, kita perlu melihat apakah reaksi yang dibuat di sini. Kalau dia reject, bermaksud dia akan terus ke atas dan seterusnya mungkin ke atas zone orange yang saya tandakan yang ini, ataupun bergerak lebih lagi, sebab atas ni adalah 19,000 ni. Okay, faham Kalau dia break, bermaksud akan ada penurunan untuk seterusnya ke bawah. Dia begitu saja. Sebab ini penentu dia sekarang. Dia bermain. Kalau you tengoklah daripada candle, dia bermain, nampak? Dia tak nak close body di bawah ini, dia push price naik ke atas. Dia tak nak close atas body, dia tak nak close body di atas yang ini, dia push price balik ke bawah. So, sekarang untuk hari ini dan seterusnya, adakah dia akan pergi ke bawah ini? Dan seterusnya, adakah dia akan break? Okay, kalau dia break, bermaksud kita menjangkakan dia akan turun lagi sampai ke level yang seterusnya, di mana di sini pun kita ada satu zone yang kita boleh panggil cantik juga kalau dia boleh pergi. Gitu. So kita tukar warna lain sikit supaya you all semua tak confuse. Gitu. So kalau dia pergi sini, dia break, bermaksud dia akan turun sampai ke sini. Okay. Bila dah turun sampai ke sini, kita lihat apakah yang bakal terjadi. Kalau dia break body sampai ke bawah ni, lagi cantik. Bermaksud dia akan membuat kenaikan sebagai retracement, dan seterusnya dia akan membuat penurunan ke bawah pula, mencari level-level rock block yang ada. Begitu. So at least kita dah boleh aware ke manakah dia nak pergi. So apa-apa jadi pun, kita lihat apakah yang bakal terjadi pada minggu ini. Mungkin malam ni dia gerak ke ataupun esok ke, kita tak sure. Kenapa saya katakan kalau dia break bawah ini ada potensi untuk dia pergi naik atas ke? At least bagi saya, biarlah dia break level yang ini. Biarlah dia break level yang ini. So at least kita boleh melihat ke manakah dia pergi. Disebabkan oleh apa? Disebabkan kita melihat kepada pergerakan sebelumnya, di mana begini. Dia turun, dia break yang ini. Nampak? Dia break yang ni. So at least pergerakan dia di mana dia break body ni. Break body ni. Nampak? Gitu. Dia break body. So dia break swing sebelumnya, dan lepas tu barulah terjadi dia membuat retracement sikit, dia turun lagi, dia break lagi ke bawah yang ini pula, barulah dia membuat pullback, dan seterusnya dia membuat penurunan terus ke bawah. Dekat sini kita dah nampak dah pergerakan yang membreak-breakkan dia, membuatkan dia pergerakan ke bawah. Bermaksud di sini pun kita hanya menunggu sama ada terjadinya pergerakan ke bawah. Kalau dia break, bermaksud ada potensi dia akan membuat penurunan pula kali ini. Mungkin sekadar retracement, tapi tak apa. At least dekat sini pun kita boleh cari peluang untuk sell, itu sahaja. Kalau dia tak bergerak begitu dan dia terus naik ke atas, bermaksud dia akan meneruskan perjalanan ke atas. So tak ada, you all hanya perlu mencari peluang untuk buy lagi. Itu sahaja. Okay, so untuk US 100 ataupun Nasdaq, inilah pergerakan saya, di mana kalau dia break ke bawah, bermaksud ada potensi dia akan turun lagi ke bawah. Mencari level-level yang seterusnya. Okay, so kalau dia break yang first ni, kita jangkakan adakah akan ada reaksi di sini, di line-line putih ni. Kalau ada reaksi ataupun tiada reaksi, dia terus break je, bermaksud kita lihat apakah dia akan close body ataupun sekadar tinggalkan shadow, naik atas pula. Time tu tak best lah. Okay, so ini yang pertama. Kalau yang kedua, katalah dia turun sampai ke level yang ini dan dia respect level ni, bermaksud dia akan mencari level yang atas ni pula. So saya tandakan color lain supaya you pun tak pening kepala, betul tak? Sekejap lagi kata,
mana satu ni, kejap ke atas, kejap ke bawah. So saya buat begini supaya mudah untuk anda semua melihat ke manakah pergerakan dia. Dekat sini saya tak boleh nak katakan pergerakan wave apa. Cuma apa yang saya nampak, ini adalah dia punya pergerakan atau dia punya destinasi. Gitu. Ada BRN di sini dan ini adalah level 1 daripada wave 3 matikan di 4. Inilah pergerakan dia. Bermaksud panjang wave 1 sama dengan panjang wave 5. So, itu dari sudut Elliott wave. Kalau dari sudut pergerakan break ini yang saya lihat. Kalau dia break ke bawah, ada potensi dia akan membuat pullback dan seterusnya kita akan mencari peluang untuk sell sebab dia akan mencari zone yang seterusnya. Tapi kalau dia respect level ni, bermaksud dia akan terus ke atas. Kalau dia break yang sini, bermaksud dia akan terus naik ke atas untuk membuat pergerakan destinasi dia. Gitu. Gitu je lah. Dia break body, turun bawah, dia akan membuat retracement dan seterusnya dia akan ke destinasi dia. Itu je yang saya nampak. Alright. So far, jika anda rasa video saya sebelum ini ataupun video saya ini bermanfaat, silalah like, subscribe, share. Nak buat apa pun buatlah. Tapi kepada mereka yang masih belum subscribe, silalah subscribe sekarang. Jangan buang masa guys. Klik je button subscribe itu. InsyaAllah saya akan menyajikan anda semua analisa ataupun mapping-mapping yang terbaik supaya dapat dikongsi bersama-sama. Semoga menjadi manfaat kepada saya dan juga anda semua. Itu sajalah yang saya nak kongsikan. Terima kasih banyak guys kerana sudi menonton video saya. Assalamualaikum dan berhati-hati dalam trading. Okay? Bye-bye.